Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dalam satu artikel yang panas dari biharian.com yang mengesahkan satu siasatan polis yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan dari kerajaan. Dalam satu artikel dari BH Online, Polis Siasat Guan Eng, Bukit Aman mengesahkan sedang menjalankan siasatan terhadap pengurus CDAP Lim Guan Eng berhubung kenyataannya yang menyentuh isu 3R, agama, raja, dan kaum. Timbalan Pengarah Forensik Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk G.S. Suresh Kumar berkata, siasatan dijalankan selepas PDRM, Polis Diraja Malaysia, menerima beberapa laporan polis berkait perkara itu. Beliau berkata, laporan polis yang diterima itu berkaitan kenyataan Guan Eng yang dipercayai menyentuh isu 3R dengan mendakwa gelombang hijau bakal memusnahkan, tokong dan menafikan hak agama di Pulau Pinang. Kenyataan itu dipercayai diucapkan beliau semasa berucap dalam program Tian Phu Gong Bai Long Wang Singapore Malaysia Tour 2023 di Tokong Batu, Jelutong, Pulau Pinang pada 7 Julai lalu. Pada 8 Julai, portal berita Malaysia Now turut menyiarkan artikel berhubung kenyataan pengurus CDAP itu. Berikutan itu, beliau berkata, unit siasatan jenayah terkelas bahagian D5. Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman kini memulakan siasatan terhadap Guan Eng berhubung isu berkenaan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Siasatan masih dijalankan. Justeru, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Suresh Kumar menegaskan tindakan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang bertindak menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Terdahulu, sebuah portal berita tempatan yang memetik laporan bahawa laporan akhbar Bahasa Mandarin melaporkan Guan Eng memberi amaran kepada pengundi Pulau Pinang untuk menyekat gelombang hijau daripada bertapak di negeri itu. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, satu lagi pengakuan mengejutkan dari bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Dalam satu artikel dari mykmu.net yang bertajuk Mahathir akui proklamasi orang Melayu tak dapat tarik orang muda. Ini satu pengakuan mengejutkan dari Tun Dr. Mahathir, terutamanya kepada Perikatan Nasional dan juga kepada kepimpinan Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini menandakan satu berita baik dari Mahathir kepada Kerajaan Perpaduan di mana Mahathir akui proklamasi orang Melayu tak dapat tarik orang muda? Pengasas proklamasi orang Melayu, Dr. Mahathir Mohamad, akui sukar menarik sokongan orang muda kepada inisiatif itu yang disokong pemimpin parti pembangkang seperti PAS dan Bersatu. Beliau berkata, orang muda tidak mengikut sejarah negara dan perjuangan pemimpin dulu. Kita hadapi masalah dengan orang muda kerana mereka tidak mengikuti sejarah negara, perjuangan negara kita, katanya pada sidang media selepas majlis pertemuan dengan masyarakat mengenai proklamasi orang Melayu di Pusat Konvensyen Shah Alam. Banyak daripada orang muda tak faham. Dia cakap mereka sekarang okey, tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita. Sebelum ini, proklamasi itu dilaporkan bertujuan untuk menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Malaysia kini melaporkan semua pihak yang menandatangani proklamasi itu sepakat untuk bekerjasama pada PRN akan datang. Dalam artikel ini, sudah pasti ini satu pendedahan ataupun pengakuan Tun Mahathir
yang pasti mengejutkan kepimpinan Perikatan Nasional yang dipimpin pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga satu kejutan baru kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memimpin Kerajaan Perpaduan. Dalam pengakuan Tun Mahathir dalam satu artikel dari mykmu.net, Mahathir akui proklamasi orang Melayu tak dapat tarik orang muda. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi kejutan besar dari Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepada kepimpinan Perikatan Nasional. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, Anwar mahu pengkhianat diterajang keluar dari Selangor. Pemimpin kedua-dua parti gabungan Kerajaan Perpaduan bertekad untuk menolak pengkhianat, termasuk menamatkan karier politik mereka, khususnya pada pilihan raya negeri PRN di Selangor Ogos. Ikrar tersebut disuarakan ketika Majlis Pelancaran Jentera Pakatan Harapan dan Barisan Nasional peringkat negeri Selangor. Meskipun tidak menamakan pemimpin terbabit, pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali dan bekas pengerusi Barisan Nasional Selangor Noh Omar yang khianat kita terajang keluar. Saya nak bagi tahu kalau ada muka pengkhianat terajang dengan laju-laju. Wow, ini satu kejutan besar dari Perdana Menteri. Dalam artikel ini dari Malaysia Kini, dalam PRN Selangor, pastikan pengkhianat ini dimatikan politiknya, diroboh rumahnya, dikaut tanah, dan dicampak ke laut. Ini baru erti budaya Melayu, katanya dengan disambut sorakan kedua-dua penyokong parti. Majlis Pelancaran Jentera pilihan raya itu turut dihadiri Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari, dan pengerusi UMNO Selangor Megat Zulkarnain Omardin, serta barisan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan. Buka buku baru. Sementara itu, Ahmad Zahid dalam ucapannya berterima kasih kepada Pakatan Harapan kerana memberi peluang untuk Barisan Nasional bertanding di Selangor. Dalam ucapannya, Ahmad Zahid berkata, antara Barisan Nasional, Jentera Barisan Nasional berazam akan memastikan kemenangan gabungan Kerajaan Perpaduan untuk terus mentadbir Selangor. Katanya, meskipun dia dan Anwar pernah menjadi seteru politik suatu ketika dahulu, namun kedua-dua gabungan yang dipimpin mereka kini telah membuka lembaran baru. Ya, kami pernah menjadi musuh. Apa yang Anwar tak kata pada saya dan apa yang saya tak kata pada Anwar, itu cerita lama. Kita tinggalkannya dan buka buku baru. Pada 29 Julai, kita akan mencalonkan calon kita. Saya ingin berterima kasih kepada Anwar dan Pakatan Harapan kerana beri peluang kepada Barisan Nasional di Selangor. Katanya yang yakin Barisan Nasional akan menjadi sebahagian daripada Kerajaan Selangor selepas PRN pada 12 Ogos. Ahli Parlimen Bagan Datuk juga memuji pencapaian Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari yang disifatkan sebagai pemimpin muda, berkebolehan dan adil kepada semua kaum. Kita perlu kekalkan pentadbiran di bawah Amiruddin. Beliau telah memajukan Selangor. Sementara itu, Zahid juga berterima kasih kepada MCA dan MIC yang kekal menyokong Kerajaan Perpaduan walaupun memutuskan tidak bertanding pada pilihan raya negeri kali ini. Sumber berita dari Malaysia Kini yang bertajuk Anwar mahu pengkhianat diterajang keluar dari Selangor. Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.